Baik, Masya Allah. Kita akan sambung perbincangan kita berkenaan persediaan di bulan Ramadan. Dan topik inilah Ramadan Raih Taqwa, Mencari Redha, Mohon Syurga. Dan insya Allah bersama dengan kita untuk slot ini bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid yang merupakan mudir Madrasah Al-Hikmah. Baik Ustaz, insya Allah kita kongsikan dengan para penonton untuk kita betulkan mindset kita, sebab hari ini memang kita cakap pasal Ramadan sebab lagi 2 hari lagi Ustaz. Dan kenapa dan mengapakah Ramadan ni untuk kita umat Islam, kita kena betul-betul fahami bahawasanya ia adalah bulan yang paling mulia. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan, alhamdulillah, Ramadan adalah satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran, iaitu dikaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan. Apabila datang perintah, kutiba alaikumus siyam kama kutib alal ladzina min qablikum, yang diadreskan kepada orang-orang beriman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap terbit anak bulan, bukan saja anak bulan Ramadan, baginda melakukan ru'yah, iaitu mengenal pasti terbitnya anak bulan bagi setiap bulan. Inna iddatash syuhur indallah ithna asyara syahra. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan ini, satu bulan Ramadan disebut dalam Al-Quran. Jadi apabila kelihatan anak bulan melalui ru'yah yang disebut hilal, maka baginda berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, ya Tuhan, dengan terbitnya anak bulan ini, iaitu hilal, bagi kami alaina bil amni. Jadikanlah kami ini, negara kami ini, kehidupan kami ini penuh dengan keamanan. Wal iman, dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Keselamatan, kesejahteraan, dan keislaman. Begitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan melihat anak bulan itu terbit diiringi dengan doa. Dan dia juga menjadi amalan kita. Yang menjadi tumpuan kepada kita Ramadan ini, selain daripada Al-Quran, ialah ibadah puasa. Bila disebut bulan Ramadan, maka bulan puasa. Dalam maqasid as-siyam, tujuan berpuasa itu ditegaskan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa kepada Allah. Persoalannya di peringkat umum, publik, bagaimana kita nak menghayati takwa dalam kehidupan? Di sini yang perlu kita nak kongsi dalam sesi kita pada pagi ini. Seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa sahaja kedudukan kamu, maka takwa senantiasa menjadi suatu pakaian dalam kehidupan kita. Dan di sinilah bertolaknya untuk kita memahami yang kedua, takwa ini lazimnya kalau kita perhatikan Al-Quran maupun hadis, dia digandingkan dengan beberapa perintah yang lain. Dia tidak berdiri dengan semata-mata, melainkan dijelaskan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, amalan-amalannya dengan takwa itu sendiri. Jadi bagi penghayatan takwa, seperti mana istimewanya bulan Ramadan ini, dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun, bagaimana kita menghayatinya. Sebagai contoh, takwa ini adalah satu nilai yang perlu dikongsi dengan orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bantu-membantu, tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Jadi takwa ini bukan milik peribadi, tapi dia kena dikongsi dengan komuniti, dengan masyarakat dan dengan orang lain. Kenapa ayat ini turun? Ayat ini turun, Allah awali dengan
wala yajrimannakum syana'anu qaum. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum. Kaum yang mana? An saddukum 'anil masjidil haram, yang telah menghalang kamu daripada masuk ke Mekah atau Masjidil Haram. An ta'tadu, dengan kamu melampau, dengan kamu mengambil tindakan yang agresif. Lalu kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kaum yang dimaksudkan di sini ialah orang kafir Quraisy, yang mana Rasulullah dalam tahun 6 Hijrah, ketika mereka nak pergi ke Masjidil Haram di Hudaibiyah, pemimpin kafir Quraisy menghalang kemasukan Rasulullah dan umat Islam. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Yang anehnya ialah kepada golongan yang telah menghalang itu, yang berakhir dengan perjanjian Hudaibiyah itulah Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bekerja sama tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga pencerobohan ataupun permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi disebut dalam ayat itu takwa. Jadi sebenarnya takwa ini adalah suatu nilai yang menggenapi seluruh kehidupan kita. Sama ada kehidupan peribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat. Dan tugas kita ialah untuk menjadikan Ramadan ini sebagai wahana, sebagai platform untuk kita menghayati nilai-nilai takwa tadi. Sebagai contoh, dalam urusan keluarga, doa keluarga yang sering kita baca, doa Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami pasangan hidup. Kalau yang berdoa itu seorang isteri, suaminya. Kalau yang berdoa itu seorang suami, isterinya. Wa dhurriyyatina, dan keturunan kami, anak cucu kami. Qurrata a'yunin, penyejuk mata dan penyenang hati. Dan waja'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami imam, pemimpin bagi lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan tadi, kembali kepada pasangan hidup dan juga anak cucu kita. Jadi walaupun sifatnya adalah keluarga, family, tapi dikaitkan dengan takwa. Begitu juga tentang tanggungjawab seorang suami. Nabi berpesan kepada para suami, ittaqullah fin nisa'i, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan isteri. Fa innakum, sesungguhnya kamu, akhadhtumuhunna, mengambil pasangan kamu itu, isteri kamu itu, bi amanatillah, dengan semangat amanah Allah. Jadi ini merupakan sense of accountability, bukan sahaja di peringkat diri, malah di peringkat kehidupan keluarga yang asas. Nabi mengingatkan dengan ittaqullah, bertakwa kepada Allah, fin nisa, dalam urusan isteri. Bukankah urusan ini urusan yang sangat personal, tapi takwa tetap menggenapi urusan diri, urusan keluarga, urusan anak cucu, mestilah didatangkan atau didorong oleh semangat takwa tadi. Baik. Termasuk dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 2 surah Al-Ma'idah. Artinya nilai takwa ini adalah menjadi suatu perkara untuk kita share. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, malah dalam sebab ayat ini turun adalah orang-orang kafir musyrikin Mekah. Kerana Al-Quran ini menurut kaedah ahli tafsir menyebut, untuk kita mengambil pengajaran, al-ibaratu bi'umumil lafzi, pengajaran ayat-ayat Al-Quran ini dengan keumuman ayat itu, tapi tidak terikat dengan sebab. La bi khusus as-sabab. Artinya dari sudut aplikasinya, walaupun ayat ini turun di zaman itu dengan peristiwa yang melatari,
tetapi dia tetap relevan untuk penghayatan kita pada hari ini. Baik. Ustaz, jelas sekali betapa pentingnya takwa itu dalam segala konteks kehidupan kita, untuk kita memastikan kita dapat meniti ke jalan yang Allah ridai. Tapi sekarang kita nak berbalik kepada objektif kita yang berbaki menyambut dan meniti bulan Ramadan. Bagaimana kita dapat menyambut bulan Ramadan ni agar kita dapat meraih takwa? Apa yang patut, elemen-elemen ataupun perbuatan yang patut kita lakukan dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan takwa kita? Ya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, di antara doa yang ma'thur yang banyak dipohon oleh Nabi sepanjang Ramadan ialah Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan, anugerahilah aku keredaan Engkau dan syurga. Malah ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita membanyakkan. Kalau kita berdoa ramai-ramai, kita berkata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita seorang-seorang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Masih lagi mendambakan iaitu keredaan Allah dan juga iaitu syurga. Cuma keredaan Allah ini untuk kita mendapatkannya, dia tidak boleh dipisahkan dengan ibu bapa. Kerana ridha Allah fi ridai al-walidain. Redha Allah kepada kita itu terkait dengan redha ibu bapa. Jadi sebab itu sebagai seorang anak, Allah berpesan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Akan dua ibu bapa kamu hendaklah kamu berlaku ihsan. Ihsan yang dikatakan dalam konteks Malaysia Madani ialah care and compassion, iaitu kita peduli dan kita menjadi anak ataupun keluarga yang penyayang. Bila care itu peduli, maka bila kita terus menghayatinya, maka datanglah pula caring. Caring family, caring personality ialah orang yang pedulinya sangat tinggi dan compassion, iaitu kasih sayangnya, rahmatnya kepada manusia ini tidak bersempadan. Begitulah yang dikatakan meraih takwa dan redha memohon syurga sepanjang Ramadan ini. Jadi berbakti kepada ibu bapa itu adalah merupakan perkara yang berkait dengan syurga yang kita pohon dan keredaan Allah. Kerana Imam Syafi'i ketika kecil, dia bergurau dengan kawan dia. Sebab di antara hobi dia ialah bila dia ada kesempatan dengan ibu dia, dia akan masaj, akan urut tapak kaki mak dia. Jadi kawan-kawan dia kata, PE kalau bahasa kita lah, kenapa suka sangat kamu urut tapak kaki mak kamu? Dia bergurau. Dia kata, bukankah Rasulullah bersabda, syurga itu di bawah telapak kaki ibu? Secara hissi dia bercakap begitulah. Tapi dia nak menjelaskan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi kita mohon syurga, tapi jangan kita abaikan. Kerana anak kunci kepada syurga itu ialah ibu. Tahta aqdamil ummahat, dalam bahasa yang disebut di sini, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya keredaan ibu dalam kehidupan ini tak boleh kita kompromis. Itu mesti kita usahakan melalui akhlak kita, tanggungjawab kita dengan tidak ada alasan. Kerana syurga, redha, dia berkait kepada ibu bapa kita. Baik. Sehingga disebut kepada bapa pula bagaimana kita sebut hadis mengenai ibu. Al-walidu, kata Nabi, bapa seorang ayah. Bila seorang anak berbakti kepada ibu, dia layak mendapat pintu utama min abwabil jannah. Dia akan dapat memasuki syurga melalui pintu utama daripada pintu-pintu syurga yang ada. Jadi bakti kita tidak ada double standard dalam konteks ibu bapa. Walaupun ada hadis mengatakan kedudukan ibu itu lebih, tetapi sebagai anak, kedua-dua mereka adalah merupakan pintu untuk kita mendapat syurga di hari akhirat nanti. Baik Ustaz, ini antara yang kadang-kadang kita terlepas pandang
sibuk, kita nak melakukan kebaikan kepada orang lain, tertinggal yang keutamaan. Namun ada lagi satu keutamaan, iaitu untuk sama kita terlibat dalam pembangunan ummah kita. Dan sebagai contoh, kompleks pendidikan Al-Ummah yang Ustaz dan tim Ustaz sedang usahakan. Jadi boleh kongsikan dengan kami untuk kami rebut pahala Ramadan dan keterlibatannya dengan kutipan dana bagi pembinaan kompleks ini. Terima kasih. Di antara ciri takwa itu juga ada 5 yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ya, selain daripada berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar, ialah as-sabirin, iaitu sabar. Dalam kehidupan ini kita kena sabar. Selepas sabar itu, Allah sebutkan di sana mereka yang mana mereka itu as-sadiqin, mereka yang benar. Dan yang ketiganya wal qanitin, mereka yang taat, khusyuk beribadah. Dan yang keempat wal munfiqin. Di sini yang kita nak kaitkan dengan kompleks pendidikan al-ummah. Munfiqin artinya orang yang memberi sedekah ataupun infak. Karena orang yang banyak memberi sedekah ini, sebenarnya yang mendorongnya ialah takwa. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, memberi wakaf, memberi sedekah, memberi zakat, memberi sumbangan, itu wattaqa, didorong oleh rasa takwanya. Jadi ciri daripada ayat ini, sifat orang yang bertakwa yang keempat ialah munfiqin. Kerana malaikat berdoa kepada orang yang bersedekah ini dengan janji supaya Allah menggandakan atau memberi gantian balasan di hari akhirat nanti. Dan yang kelima, sifat orang yang bertakwa ialah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka memohon ampun di waktu sahur. Jadi sahur ni kita faham makan sahur. Tapi Al-Quran menyebut jangan lupa wal mustaghfirina bil ashar. Kita memohon keampunan kepada Allah, iaitu di waktu sahur 1/6 penghujung malam. Seperti mana waktu yang kita berbuka di Malaysia ini, para penonton sekalian. Baik. Jazakallah khairan kathiran Ustaz. InsyaAllah kita ajak para penonton untuk sama terlibat dalam projek Rakyat Taqwa Mencari Redha Mohon Syurga dalam konteks kutipan dana membina kompleks pendidikan Al-Ummah. InsyaAllah maklumat telah kami berikan. Dapatkan maklumat, salurkan infak anda. Baik Ustaz, jazakallah khairan kathiran sekali lagi. Para penonton, kita akan rehat terus bersama kami di Assalamualaikum.